Lepas itu terbongkar lagi isu. Wow, dengan bangganya dia kata saya mengambil tindakan menyaman pemberi maklumat pertama dalam media sosial. Tuan-tuan, pengalaman saya lah. Saya pernah disaman oleh seorang timbalan menteri dalam tahun 70-an. Pegawai atasan saya bagi nasihat saya, jangan ambil sebarang langkah kerana kamu disaman sebagai seorang pejabat awam. Waktu itu saya office boy. Saya mendedahkan maklumat terhadap tindakan seorang timbalan menteri di dalam acara UMNO bahagian. Kemudian itu diketahui dan saya berucap dalam satu majlis dalam jabatan saya saya tidak bersetujunya perkara itu. Maka timbalan menteri itu pun menghantar surat saman kepada saya. Pegawai atasan saya beritahu, kamu jangan jawab surat itu, kerana itu ada kaitan dengan tugas kamu sebagai penjawat awam. Walaupun kamu berjawatan ofisial, kamu kena mohon kebenaran daripada ketua jabatan, ketua susul dan seterusnya kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk mendapat kelulusan yang kamu tak melawan kes ini. Dari itu, sebelum lagi tindakan kelulusan daripada Jabatan Peguam, Jabatan Perkhidmatan Awam untuk saya mencari seorang peguam mempertahankan diri saya jika disaman, almarhum Tun Razak memanggil saya dan minta diselesaikan. Dari itu saya berpengalaman dalam perkara ini, iaitu sebarang pegawai awam tak boleh sesuka hati dia kalau dia disaman oleh mana-mana peguam, kecuali dia dituduh di mahkamah, yang mana itu terserah kepada dia kerana kes itu telah dituduh di mahkamah. Tapi sebelum ada tuduhan di mahkamah, dia tidak boleh berpalas pantun dengan mana-mana peguam bagi menyaman orang lain. Jadi Azam Baki ini sudah berbalas pantun dengan pemberi maklumat, iaitu menyaman mereka. Itu sebab yang kena saman itu dia senyum kambing. Kalau almarhum mak saya dia kata senyum lembu, senyum kerbau. Iaitu dia senyum dengan surat yang diterima. Kerana apabila bicara nanti, kes itu akan dimulakan dengan memberikan satu soalan kepada dia. Adakah anda menyaman orang ini? Anda telah mendapat kelulusan daripada KPPA atau SPA? Kalau tak ada, maka dengan sendirinya kes itu terbatal. Rujukan kes ini, seorang kawan saya, seorang blogger, telah diambil aduan report polis oleh seorang ketua susul dan bicaraan sudah bermula, tapi peguam dia telah bertanya dengan KSU itu, adakah anda mendapat kebenaran untuk membuat aduan polis daripada KPPA dan sebagainya? Jawapannya tidak. Maka kes itu tidak boleh diteruskan, kerana dia tidak mempunyai hak secara peribadi untuk membuat aduan polis dalam kes ini. Begitu juga dalam kes saya, seorang pegawai kanan di Kementerian Komunikasi Multimedia, tak salah saya Jusasi ke, telah membuat aduan polis terhadap siaran kenyataan dia di dalam media sosial yang mengatakan UMNO ni macam parti komunis, dia dipaksa menyokong BN dan sebagainya. Dia buat laporan polis, dan laporan polis itu diproses, telefon saya dirampas. Tetapi kesudahannya saya berhujah bahawa dia sebagai penjawat awam, dia tidak boleh buat aduan saya tanpa kebenaran. Hanya kes saya ditarik balik dan tidak didakwa, dan telefon saya diserahkan. Jadi report polis pun penjawat awam tidak boleh jika kaitan dengan tugas rasmi dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah masalah yang kita kena faham, khasnya anggota-anggota penjawat awam. Jangan main sembrono membuat kenyataan, kerana jika orang pick up, ambil, dia menjadi satu masalah kepada jawatan kamu, tugas kamu. Jadi Azam Baki ni kita pun pelik, kenapa dia pergi menyaman paman? Bukankah SPM sekarang ini
membuat tindakan, bergerak, menyiasat kerana maklumat awam. Jadi sekarang maklumat awam disaman oleh FPRM. Ini satu benda yang pelik ni, yang kita tak faham apa yang sebenarnya maksud pemberi maklumat ni. Malah pemberi maklumat ada aktanya, dilindungi. Jadi soalnya, kalau kamu tidak bersetuju dengan pendedahannya itu, kamu diam. Kerana perkara yang paling mudah sekali untuk kamu, ya. Terima kasih Profesor Dr. Profesor Muhammad Agus Yusof. Dia online tu, saya tengok tu, kawan saya. Saya tak ada bercakap, berhubung, meminta nasihat, beri pandangan pada dia. Saya tulis sahaja. Mungkin dia boleh baca lah dalam saya punya Facebook. Dia friend Facebook saya dan kami dah berkawan lebih kepada 40 tahun. Pada tahun 85, 86 lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak mengatakan, inilah masalahnya sekarang. Seolah ketua pegarah, ketua persejaya FPRM ini kebal dari segi undang-undang. Malah hari ini dia berkata, saya akan lawan. Siapa yang dia nak lawan ni? Nak lawan undang-undang itu sendiri, termasuk Perintah Am, nak melawan polis yang menyiasatnya, nak melawan Suruhanjaya Security yang menyiasatnya, ataupun melawan siapa? Kerajaan. Jadi kita tak faham. Seorang, ya, memanglah diketahui Azam Baki ini seorang yang sombong, bongkak di FPRM, dan dia adalah kroni, ataupun sekarang banyak ayat bukan kroni lagi, kluster Abu Kasim. Sebab anak Abu Kasim dengan adik Azam Baki ni macam sama ya, kelakuan mereka dalam soal mencari kekayaan ini. Dari itu apa yang saya nak katakan dalam isu ini, tuan-tuan dan perempuan, dia tak boleh kata saya akan melawan. Nak melawan apa? Kami citizen, warga negara, pergi tanyalah penjawat awam, pegawai kanan kerajaan. Cuba tanya mereka, apakah tindakan Abu Kasim, Azam Baki ini tak menyalahi General Order? Perintah Am tak boleh mencari pengaruh luar untuk mempertahankan. Saya pernah seorang pegawai polis gunakan politik, kebetulan si ketua bahagian dia mungkin biol kot, menghantar surat kepada IGP. IGP itu pun agak pening lalat, suruh dia ambil tindakan kepada anggota itu kerana minta ditukarkan menggunakan politik ataupun pengaruh luar. Ini dah kes lama dah ni. Saya dah lupa siapa IGP tu. Orang yang saya bantu pun dah tak tahu di mana. Ya. Jadi sekarang ni apa dia? Azam Baki digunakan lembaga penasihat sebagai pengaruh luar. Kemudian itu buat kenyataan, jelas jam General Order. Kamu tak boleh buat kenyataan apa cara sekalipun. Sama ada yang jelas kamu bercanggah dengan kerajaan dan sebagainya, ataupun hal-hal lain terhadap peribadi kamu. Ni buat kenyataan dengan bangganya, dengan sombongnya. Saya tidak menyalahi undang-undang. Ini akaun adik saya. Mana boleh begitu, tuan-tuan? Jangan kita sombong, jangan kita bongkar. Dalam kita kesusahan, kita kena merayu. Kita kena merayu, kita kena minta belas kasihan. Tetapi apabila Azam Baki ni dengan sombong, dengan bongkaknya, kononnya dia penjaga kunci, orang itu ada integriti ke tidak, kuasa yang dia ada, boleh mengarahkan di Seleme, ya, tahu di Seleme, mana-mana individu dicari salahnya untuk didakwa. Tak boleh begitu. Kita kena memahami bahawa kita sekarang ini orang yang difitnah, orang yang ditomahkan. Jadi buat kenyataan mencari pengaruh luar, membuat kenyataan media sucap yang menyebabkan apa? Kerajaan sebersalah.
kerajaan Malaysia di bawah kerajaan Datuk Seri Ismail Yaakob, kerana kenyataan Azam Baki itu menyebabkan beliau sekarang satu kerajaan imejnya rosak, menjadi serba salah, menjadikan kerajaannya dihantar peluru berpandu oleh musuh-musuh politik dia. Anda cuba tengok komen-komen termasuk dalam Facebook saya terhadap kerajaan Ismail Sabri ini, termasuk pada diri dia sendiri. Akhirnya hari ini dia membuat kenyataan bahawa saya tidak menghalang penyiasatan kepada Azam Baki. Maknanya tak ada campur tangan lagi. Pihak polis, pihak Suruhanjaya Security, malah di FIM sendiri boleh melakukan penyiasatan di atas ketuanya sendiri. Ini yang kita nak faham. Ini yang saya katakan tadi, bahawa apabila kenyataan itu dilakukan, menjadikan kerajaan serba. Tuan-tuan sendiri bukalah jenda order berdasarkan kenyataan Baki itu. Kemudian itu pula membuat kenyataan lagi menyaman pemberi maklumat. Lepas itu buat kenyataan lagi, saya nak lawan. Saya tanya dalam tulisan yang terbaru saya, dia nak lawan siapa ni? Kalau dia sudah dituduh, sudah dibawa ke mahkamah, insyaAllah kita doakan ramai-ramai supaya Azam Baki ini dituduh di mahkamah untuk menjadi pengajaran seperti yang dilakukan oleh KPK Indonesia.